Okey. So pagi ni kita akan sambung Kita akan sambung dengan tajuk kemahiran asas matematik tambahan bagi tajuk fungsi. Okey, ini adalah bab yang pertama. Okey, bab yang pertama dalam matematik tambahan. Tapi ada yang tanya kenapa masuk dulu kuadratik fungsi kuadratik lah apalah, sebab fungsi kuadratik dia bab 2, ini bab 1. Sebab pada saya, penilaian saya dan pengalaman saya, okey, fungsi kuadratik tu dia punya proses-proses kemahiran, asas kemahiran dia tu lebih penting berbanding dengan fungsi. Okey. That's why fungsi after quadratic function, fungsi kuadratik tu. Alright. Okay, so sebelum kita mula dengan asas-asas kemahiran bagi fungsi, kita tengok dulu apa yang kita nak review. Kita review dulu apa yang kita nak belajar. Okay, fungsi modulus ni saya tak pasti. Ini rasa ini benda baru bagi kamu. So macam mana kita nak menyelesaikan dia. Alright, bagi fungsi ni. Okay. Alright. Okay. So pengiraan dia, ini fungsi modulus yang saya akan ajar. So kamu kena mahir lah. Kalau macam ni kan, macam mana pula ni kan. Alright. Kemudian yang kedua, ini fungsi modulus. Yang pertama ni fungsi modulus. Yang kedua, fungsi gubahan. Benda baru juga untuk kamu. Right, fungsi gubahan ni ada banyak, ada beberapa yang kita akan bincang, yang senang, yang mencabar sikit. Dan last but not least, okay, yang ketiga adalah fungsi songsangan. Fungsi songsangan ni apa? Bila kamu dah go ahead, songsangan ni apa? Kamu ghostan balik. Kamu berundurkan dia. Okay, so ada jawapan-jawapan yang saya bagi kat kamu ni untuk kamu buat. So itu yang kita nak belajar pada pagi ni, asas pengiraan. Dan pengiraan saya punya fokus adalah kepada asas pengiraan. Fungsi modulus. Okey, untuk fungsi modulus ni, okey, so dia bukan kalau kamu tengok yang ini kan, ini simbol modulus. Okey, simbol modulus. Apa-apa modulus ni, apa-apa dalam modulus, apa-apa nombor dalam modulus. So modulus ni apa simbol dia? So ini simbol dia. Okey, katakan X. Apa-apa yang dalam modulus ni adalah mesti positif. Mesti positif. Okey, contoh apa contoh? Contoh katakan negatif 3 modulus. Modulus negatif 3. Sebutan dia modulus negatif 3. So sama dengan 3. Bila kita buka modulus tu, dia jadi 3. So apa-apa dia jadi positif. Tu contohlah. Kalau 3, modulus 3, of course lah 3 lah. Dia dah memang positif. Jangan ingat, kalau modulus 3 dia jadi negatif 3. No, bukan. Dia tetap sebab ini konsep dia. Konsep yang santai. Konsep yang santai. Apa-apa nombor dalam modulus adalah positif. Tak payah nak pergi istilah matematik, nanti kamu pening dia kan. Kenapalah, apalah semua tu. Itu nanti kamu boleh kaji masa di sekolah nanti. Saya hanya bagi yang simple, tapi dia macam ni lah. Simple but more. Less is more kan. Simple tapi dia memberi makna. Okay, so dia suruh solve, selesaikan soalan macam ni. So kalau dia suruh selesaikan, maka kita akan, apa-apa soalan, kalau dia suruh selesaikan, maksudnya kita cari nilai X. Nilai unknown lah. Nilai unknown. Unknown tu apa? X lah. Ataupun pun boleh ubah. So kalau macam ni, kita nak buka kita kena buka modulus tu. Bila kita buka modulus tu, dia bukan apa, sebab ini persamaan. Yang ini tadi nilai. Jangan beza istilah, jangan confuse istilah dengan persamaan lain. Yalah. Istilah dengan pengiraan lain. Ini pengiraan.
Okey. Modulus negatif 3, so sama dengan 3. Tapi ini adalah persamaan. So, bila ada persamaan macam ni, alright. So, bila kita buka modulus dia jadi 6 tolak 5x sama dengan positif 2 or, okey, 6 tolak 5x sama dengan negatif 2. Bila kita buka pula, bila kita buka modulus, dia ada nilai positif dan ada nilai negatif. Itu asas pengiraan bila kita selesaikan persamaan modulus. Macam tu, okey? And then kita selesaikanlah. Selesaikan macam biasa. Okey? Apa dia? Ini adalah persamaan linear. Kamu tengok. Dia ungkit balik. Oh, saya nak cakap dia ungkit balik persamaan linear. Right? Ini adalah persamaan linear yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, persamaan linear. Macam tu. So dia ungkit balik. Fungsi modulus yang kamu belajar tu apa pada pagi ni? Ini je. Ini je konsep dia. Bila kita konsep dia buka modulus, inilah dia. When it comes to penyelesaian nak cari X menggunakan segi persamaan linear. Sebab tu, okey, asas pengiraan algebra, okey, sangat-sangat penting dalam matematik tambahan. Okey. So kita ubah. Kalau macam ni saya percaya ramai yang suka pindahkan 6. Maka tertinggallah negatif 5x dekat belah kiri tu. Okey, dia jadi 2 tolak 6. Suka buat macam ni. Okey? Boleh ke tak boleh? Boleh. Salah ke tak salah? Tak salah. Okey? So, oleh sebab itu saya pun tak apalah. Saya pindahkan 6 ni ke kanan. So, jadi 5x sama dengan 2 tolak 6. So, kalau saya nak pindahkan 5x ke kanan, 2 ke kiri, boleh tak? Boleh. Tak salah juga. That means kamu ada 2 skill. Satu pindahkan 6, satu lagi pindahkan negatif 5x ke kanan. So tak ada masalah. Sama. Sama je. Okey, so dia jadi kita selesaikan negatif 5x sama dengan negatif 4. So bila kita pindahkan negatif 5 kat sini, dia jadi macam ni lah. Okey, jadi bahagi. Negatif 4 bagi negatif 5. Sama je. Okey. Kenapa saya percaya kenapa pelajar suka pindahkan negatif 6 kat sini? Sebab apa? Nak tinggalkan X tu sebelah kiri. Macam ni. Okey. Betul ke salah? Tak salah. Okey. So kita sambung selesaikan. So X sama dengan negatif 4 bagi negatif 5 sama dengan 4/5 X tu. Okey, manakala yang pink ni pula, sama juga. Sampai sini sama juga. Cuma bezanya ada negatif kan? Itu saja beza dia kan? Alright. So, sama juga. Negatif 5x sama dengan negatif 2 tolak 6. Okey, bila kita pindahkan ni ke ni. So, negatif lah. So, negatif 5x sama dengan negatif 8. Therefore, x sama dengan negatif 8 bahagi negatif 5. X sama dengan negatif 8, Kejap. Negatif. Okey. Negatif 8 positif. Ya Allah. Okey. So, negatif. So, jadi, kejap Negatif. Okey, betul. So, jadi 8/5. Okey. So, boleh So, ini perbezaan. Itu sahaja. Okey, kita pergi yang mencabar sikit. Mencabar sikit apa tetap juga pengiraan dalam algebra. Tapi tak apa, kita buat E. Okey? So ya kalau macam ni pula macam mana? Sama je. Konsep yang pertama apa tadi? Step pertama. Right? Step pertama kita satu positif, satu negatif. Ini step pertama. Dia tak ubah tak berubah. Cuma berubah adalah bentuk soalan. Tapi konsep pengiraan dia, asas dia tu, asas kemahiran dia tak berubah. Apa dia step pertama?
X tambah 1/2 tambah 2X per 5 sama dengan positif 4. Saja saya tekankan positif 4 tu. Supaya kamu nampak. Dan yang kedua, okey, X tambah 1/2 tambah 2X per 5 sama dengan negatif ompek. Okey. Bila macam ni, okey, bila jadi macam ni, alright, bila jadi macam ni, sebenarnya ni bentuk apa? Persamaan linear. Okey, persamaan linear. So apa perlu buat? Selesaikanlah macam biasa. Okey? So kalau macam ni, kalau macam ni lah, saya suka kalau samakan pembawah dia belah sini, yang kiri ni, ini darabkan dengan 5. Yang kanan ni darabkan dengan 2. Ataupun nak senang, 5 dengan 2. 2 dengan 5 kan? Semua ni, persamaan semua ni, linear ni, kamu darabkan dengan 10 pun boleh. Lagi senang. Macam tu Lagi senang. Apa dia? Darab semua dengan 10. Sebab apa? Dia akan hapuskan bawah apa dia panggil bawah dia panggil penyebut. Bawah ni penyebut ni dia hapuskan 2. Ini pun hapuskan 5 juga. So tak ada penyebut. Kalau kita darabkan semua ni dengan 10. Tapi yang pertama ni saya nak samakan pembawah. Kaedah dia saya nak samakan pembawah. Maka yang belah kanan darab dengan 5, yang kedua ni darab dengan 2. Okey? So ini sebagai ulang kaji lah ni. Apa yang saya buat ni ulang kaji. Ulang kaji. Siapa yang tak faham tu, ini ulang kaji. Siapa yang boleh, terus proceed je untuk selesaikan. Barulah power kan? Okey. So, yang ini kita dapat 5 darab X tambah 1 per 10 tambah 2 darab 2X per 10 sama dengan 4. Macam tu Okay. Dia jadi macam tu. And then kita expand lah. Ini kita expand. Ini pun kita expand. So saya terus selesaikan Kita dapat per 10 Okay. So dia punya penyebut dah sama. So 5X tambah 5 tambah 4X per 10 sama dengan 4. So end up ni pun akan 10 ni darab ke situlah. Okay, ke situ. Macam tu. Alright, lepas tu kita selesaikan 5X tambah 4X dapat 5X tambah 4X dapat 9X. Okay, kejap saya nak tutup soalan ni dulu Saya letak stiker kat sini. Macam tu terus. Okay, tutup ni saja. Macam tu. Saya tutup ni saja kan supaya tak mengganggu kamu lah. Okay, so saya selesaikan tu. 10, so 5X tambah tu 9X. 9X, okay, tambah 5 sama dengan 40. Kat sebelah tu 4 darab 10, jadi 40. Okay. And then bawa sini ke sini, tolak. So 9X sama dengan 40 tolak 5 dapat 35. Maka X sama dengan 35 per 9. Okey, boleh kecilkan ke tak? Bagi 9. Tak boleh. Tak salah guna kalkulator So inilah jawapan untuk X yang pertama. X yang warna pink. Okey, manakala X yang warna biru pula. X warna biru ni saya nak cakap tadi. Saya nak darab semua ni dengan 10. Kenapa saya darab 10? Ada tak yang tanya tu? Sila angkat tangan. Ada tak? Tak ada Okey, tak ada. Bagus. Okey. Okey ke guys? Setakat ni okey ke? Alright. Okey. Kamu hanya fokus kepada apa? Yang step pertama ni je. Step pertama ni je. Okey? Untuk modulus ni. Dia ada tambah, tolak. Kalau persamaan tu. Okey, so darab dengan 10 sebab apa? Sebab 2 ni dia punya gandaan sepunya yang paling rendah dia adalah 10. Okey?
Faktor sepunya. Yang paling rendah adalah 10. Antara 2 dengan 5 kan. Sebab tu dia saya darab 10. Okay, so maka bila ni darab 10, okay, so ini darab 10. Ini darab 10. Ini pun darab 10. Semua tu kita darab 10. Apa terms dalam tu semua darab 10. Maka kita dapat X tambah 1 per 2 darab 10. Tambah 2X per 5 darab 10. Sama dengan negatif 4 darab 10. Macam tu kan. 10 lah. Dan kita selesaikan dia. So kalau selesaikan kita akan dapat sama dengan yang ini ya. 5X tambah 5. Sebab apa? Bila kita selesaikan kat sini, ini dapat 5. Ini dapat 1. Ini dapat 5. Dapat 1. Sama dengan sebelah. Cuma ini dia sama dengan negatif 40. Ini dapat 5X tambah 5 tambah 10X. Tambah 10X. Allah, 10 bahagi 5 bukan 5. Sorry. Ini 2. Jadi, ya Allah. Jadi 2X. Okay, so dapat 2X ke? 5 darab 5 darab dapat 2, 4. 4X. Ya Allah. 2 darab 2X. 4X. So 9X sama dengan negatif 40 tolak 5. Kat situ kita dapat. And then 9X sama dengan negatif 45. X sama dengan negatif 45 bahagi 9 dapat negatif 5. Kamu akan dapat 2 jawapan yang berbeza. Disebabkan nilai 4 tu ada satu positif, satu negatif. Itu sahaja puncanya. Okay? Apa dia? Sebab nilai 4 ni ada satu yang positif, ada satu yang negatif. And then the rest, pengiraan sampai dari sini yang saya petakkan ni, menggunakan your previous skill. Masa kamu mendengar rendah yang lepas. Macam tu. Okay? Okay, so kita tengok soalan H. H ni agak mencabar sikit. Sebab apa? H ni saya buat dekat soalan muka surat lain lah. Sebagai ni kan. Sebab dia agak panjang juga kot. Okay, soalan H ni. Macam mana kita nak selesaikan soalan H ni? Okay, so saya copy soalan H. Okay. And then, yang ini. Page image. Okay, so macam mana kita nak selesaikan soalan H ni? Okay, so kalau macam ni, alright. So, sebab ini negatif kan? So, saya pindahkan ni ke kanan, X ni ke kiri. So, kita akan dapat 9 tolak 2X sama dengan modulus 1 tolak X. Ingat negatif ni dekat luar, bukan dalam, bukan kat dalam. So, negatif. So, bawa sini, dia jadi apa? Jadi tambah. That's why kamu akan dapat positif modulus 1 tolak X. Okay. So 9. Ini tak adalah. Kemudian kamu tak selesa sebab modulus tu sebelah kanan kan. Okay. So maka kita pun letaklah sebelah kiri. 1 tolak X modulus sama dengan 9 tolak 2X. So kita nak buka modulus tu macam mana? Buka modulus tu. Step pertama. Okay. Step pertama. Kita buka modulus tu sama je. 1 tolak X sama dengan positif 9 tolak 2X. Macam tu. Or 1 tolak X sama dengan negatif. Jangan lupa letak kurungan. Tengok konsep step pertama tu tetap sama. Ada positif, ada negatif. And then saya nak bagi tahu macam biasa. Okey, yang ini adalah apa?
persamaan linear. Bila persamaan linear, required your skill kemahiran penyelesaian persamaan linear. Right? Okey. So, ini kita selesaikanlah macam biasa. 1 tolak X sama dengan 9 tolak 2X. Okey. So, ini pindah ke kiri. 1 pindah ke kanan. So, 2X tolak X sama dengan 9 tolak 1. Therefore, X sama dengan 8. Settle. Okey. Kemudian yang kedua. Ini agak mencabar sikit lah. Sebab sebenarnya yang ini negatif ni. Walaupun dia dekat luar, sebenarnya ini negatif sama dengan negatif 1. That's why kita perlu expand. Okay. Takkan itu pun nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita sepatutnya memang itu kemahiran yang perlu ada pada kamu. Okay. And then selesaikanlah. 1 tolak X sama dengan negatif 9 tambah 2X. Tambah 2X. So, saya nak ubah sikit jalan kerja. Bukan supaya dia ada variety. Okey. X ni saya letak ke kanan pula. 9 ni saya letak ke kiri. Macam tu. Nanti dia jadi terbalik. Kenapa terbalik? Okey. 1 tambah 9 sama dengan 2X tambah X. Okey. 10 sama dengan 3X. Okey. So, kamu pun buat terbalik kan. X sama dengan 10/3. Tapi, jawapan tak nak macam ni jawapan akhir tak nak macam tu. Tak nak macam ni. Tapi, proses, take quote saya ni. Tapi, proses dia macam ni tak salah. Tak salah. Format jawapan akhir tak nak macam ni. Berdosa. Dia bukan salah tapi berdosa. sayang bukan. Maksud dia sayang buat macam ni. Sepatutnya jawapan akhir X tu mesti di sebelah kiri. Must. Itu disiplin ilmu yang kamu kena amalkan. Jangan degil. So saya nak biar macam ni lah. Suka hati saya lah apa semua tu kan. Saya luku kepala kamu ni. Right? Yang mana lelaki yang belah tepi tu ada garisan kat rambut tu, itu saya luku zap. Geram je pasal Okey, so dia jadi 10/3. Kena tulis macam ni jawapan akhir dia Jangan macam ni jangan degil. Dengar ni So itu kalau melibatkan soalan macam ni H ni. Alright? Dan seterusnya kalau macam ni pula. Kalau macam ni macam mana pula? Ada kuasa 2 dalam ni. Apa masalah? Tak ada masalah. Sama je. Okey. So macam mana kita nak buka dia? Step pertama apa dia? Sama. 4 tolak X kuasa 2. Sebab kita buka modulus kan? Sama dengan positif. 2 tolak X. Or. 4. Warna biru lah. Apa warna purple pula? 4 tolak X kuasa 2 sama dengan negatif kurungan 2 tolak X. So, tadi, bila kita buka modulus tu, kita dapat persamaan linear. Persamaan linear. Tapi sekarang, bila kita buka modulus tu, dia jadi persamaan apa sekarang? Persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, nak selesaikan dia, ada 2 cara yang saya ajar. Sebenarnya ada 3, tapi ada 2. Yang pertama apa? Pemfaktoran. Okey. Ini kita kena tukar kepada bentuk general. General form of fungsi kuadratik. So kalau fungsi kuadratik kena sama dengan kosong lah. Yang kedua, guna rumus. Dah tahu ke tak? Saya dah ajar yang lepas. Siapa yang tak masuk kelas yang lepas, saya dah kirimkan rakaman video untuk kamu tengok. Tak faham juga, sayangnya. Kelas tak masuk tak apa. Saya bagi rakaman video untuk kamu tengok.
So, tapi tak apalah. Saya ni kan baik, suci kan. Alright? Alright? Saya selesaikan untuk kamu. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk saya selesaikan. Saya kan baik kan. Okay, so saya tunjuk dekat sini. Sampai sini je. F ni. Okay. So, semalam malam tadi punya nota saya lupa nak bagi. Lepas ni saya bagi. Don't worry. Don't, usah takut, usah khawatir. Nanti saya bagi. Okay. Kita tengok yang purple ni. Macam mana kita nak selesaikan dia. Alright. So, kita dapat 4 tolak X kuasa 2 sama dengan 2 tolak X. Okay, semua pindah ke kiri. Okay, saya letak pindah ke kiri lah. Supaya tak ada yang confuse. 4 tolak 2 tambah X tolak X kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. Sama dengan kosong. Kemudian dapat 4 tolak 2, 2 tambah X tolak X kuasa 2 sama dengan kosong. Okay. So, please take note Okay, saya nak tekankan kat sini. Jangan guna kalkulator lagi. Okay, jangan guna kalkulator lagi untuk cari nilai X. Kat situ. Okay. Alamak. Saya kecilkan sikit. Saya letak kat sini. Tak boleh. Kena letak sini juga. Macam tu. Jangan guna kalkulator lagi untuk cari nilai X. Okay, yang ini Yang ini. Yang ini. Kenapa? Okay, nanti kamu salah. Sebab apa salah? Sebab ini ni X kuasa 2 tu dalam negatif. Dia bukan, bentuk ni dia belum lagi dalam bentuk general form, bentuk arm. Yang bentuk arm tu adalah AX kuasa 2. AX kuasa 2. A tu positif. This is general form untuk fungsi kuadratik ataupun untuk kuadratik. So yang A tu adalah positif. Tapi dekat sini A dia tu X kuasa 2 tu kan adalah negatif. That's why kamu kena tukar. Semua ni darabkan dengan negatif. Okay, semua ni darabkan dengan negatif 1. Maka kamu akan dapat X kuasa 2 tolak X tolak 2 sama dengan kosong. And then baru boleh, okay, boleh guna kalkulator. Ini saya tak kalkulator. Masa kelas hari tu saya tak ajar. Kat sini saya ajar. Sebab nanti bila kamu faktorkan dia, okay, kamu akan jadi salah. Okay, siapa yang boleh bagi tahu saya? Kita sama-sama buat faktorkan ni. Boleh tak kita faktorkan dia? Okay, boleh tak kita faktorkan dia? Kita tengok. Okay, 2, 1 sama dengan negatif 1 sama dengan negatif 2. Okey, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 1. Maka kita boleh factorizekan dia sama dengan kosong yang mana X sama dengan berapa tadi? X2 tu X sama dengan negatif 1. Yang ini ni, sama dengan 2. Macam tu. Okey? Alright. So, kita X tolak 2, X tolak 1. Okey, saya nak bagi tahu kenapa dia salah tadi kalau dekat sini ni kamu factorize. Dapat persamaan ni 2 tambah X tolak X kuasa 2 ni salah sebab apa? Bila kamu guna calculator, please take note benda ni sangat penting. Sebab dia melibatkan markah K1. Okey? Walaupun nampak remeh kan? Okey, bila yang ini ni Allahuakbar. Okey, bila yang ini ni kamu terus guna calculator untuk factorize, ini yang kamu dapat. Dan factorize tu, yang faktorkan tu, ini yang kamu akan faktorkan. Kenapa salah?
Siapa yang bagi tahu saya? Kenapa kalau kamu guna kalkulator ni, dapat jawapan ni, and then kamu faktorkan bentuk tulis macam ni, kenapa dia salah? Yang cara saya ni dah betul. Tapi at the first place kamu buat macam tu, ini tak ada tau, ini tak ada. Terus kamu faktorkan dapat macam ni. Kenapa dia salah? Siapa yang boleh komen dengan saya? Ada satu sebab yang sangat penting yang menyebabkan kamu boleh dapat K1 ataupun K0. Give up, give up give up give up Sebab dalam bentuk AX sama dengan kosong. Okey, marfu'ah hasya. Marfu'ah ni saya dah lama Nama kamu ni memang klasik lah. Respect mak ayah kamu bagi nama marfu'ah ni Kalkulator bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Sebab dalam bentuk AX. Okey, betul. Alright, itu satu. Tapi itu teknikal sangat. Kamu jawab based on kalkulator tu. Jawapan simple yang mudah. Alright, apa dia? Bila kamu expand balik. Bila kamu expand balik, kamu akan dapat bentuk yang ini yang saya bulatkan ni. Sedangkan kamu tak ada. Sebab kamu terus daripada situ terus kamu factorize kan? Alright, itu sebab dia. Bila kamu expand balik yang ini, kamu tak dapat macam ni. Kamu tak dapat macam ni. Alright? Sebab tak dapat balik macam ni. Dia tak dapat. Sebab tu kamu salah. Tapi kalau kamu dah buat macam ni dan kamu factorize, ini adalah kaedah yang betul. Maka dia dapat K1N1 sebab kat sini kamu factorize tu betul. Itu sebab dia. Alright. Okay. Yang kedua ni, alright. Yang kedua ni kamu factorize sendiri, selesaikan lah. X kuasa 2 sama dengan negatif 2 tambah X. Macam tu. Okay. Kan? Dapat macam tu kan? So 4 tolak X kuasa 2 tambah 2 tolak X sama dengan 0. Maka kamu akan dapat negatif X kuasa 2 tolak X tambah 6 sama dengan 0. Okay. So jangan make sure jangan terus factorize guna calculator Yang ini pun sama. Saya nak buat juga. Yang ini pun tak boleh, jangan guna calculator lagi untuk dapat jawapan. Kita kena daratkan dengan negatif 1. So kita dapat X kuasa 2 tambah X tolak 6 sama dengan 0. And then dapatlah jawapan dia. Rasanya boleh factorize kot. Okay, rasanya boleh factorize. Kalau tak percaya, cuba buat balik. Okay, 1. Okay, ini 1. Lepas tu 1 juga. Lepas tu negatif 6. Dapat negatif 6 dengan 2. X1 2, negatif 3. X sama dengan negatif 3. X sama dengan 2. Okay, dapat macam tu. Right? Barulah betul. X tambah 3. X tolak 2. So, kena tunjuk macam tu. Okay? So, ini kaedah. Right? Kaedah yang betul. Okay? Untuk kamu menyelesaikan modulus. Okay. Tapi yang kita bincang ni, jangan guna kalkulator lagi untuk cari nilai X. And then baru dah tukar daratkan dengan negatif 1, baru boleh guna kalkulator sebab X kuasa 2 dia tu positif. X tambah 1. Alamak, mana ni? Saya salah ke? Mana X tambah 1? X tambah 1 X1 sama dengan 1. Ya, X1 dia 2 dengan 3 kan? Radeng, apa tu? Sir, bukan X tambah 1 ke? Mana X tambah 1 ya? Mana X tambah 1 ya? Ya X tambah 1. Ya X tambah 1.
Soalan 11 tu. X tambah. Oh, okey. Thank you very much. Betul. Oi, menggelupur saya kan. Tak apa. Thank you very much. So much Syahmi dengan Radeng. Nama Radeng nama saintifik ke apa tu? Okey. Alright. So ini betul lah. Yang ni betul lah orang dah pergi soalan yang kedua ni baru kamu ni tegur kan. Tapi tak apa. Alright. Thank you so much. Okey. So ini tapi yang kita bincangkan ni tadi yang panjang-panjang jangan guna kalkulator, baru boleh guna kalkulator ni semua ni, itu adalah soalan penyelesaian ataupun jalan kerja dalam persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. Bukannya fungsi yang kita belajar tu. Nampak tak? Dia berkait. Dia sangat berkait. That's why saya ajar kamu dulu fungsi kuadratik. Okey? Macam tu. Okey, so boleh setakat ni boleh ini yang ada yang apa semua tu kamu boleh try. Tapi ini soalan kritis dan kritikal dan kreatif. Dia penyelesaian serentak. Saya dah ajar dah. Okey? Tapi dia panjang sikit. Memang saja tinggalkan untuk kamu ni, untuk kamu selesaikan kat sini. Cuba. Sebab jawapan dia ada kamu boleh try lah. Okey? Sebab dekat sini, sebab apa saya tak bincang? Sebab dia banyak menggunakan satu tajuk persamaan serentak. Okey? Ini persamaan serentak. Dan juga modulus. Modulus ni sikit je. Ada tambah tolak itu je. Tapi penyelesaian keseluruhannya kurang melibatkan fungsi modulus. So saya nak kamu cuba benda ni. Barulah thrill, baru ada live. Bila kita ada masalah matematik tambahan, baru ada live. Okey? Baru ada hidup. Okey. Now kita pergi pula yang kedua, fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan ni apa? Fungsi atas fungsi. Itu maksud dia. Maksud mudah dia fungsi atas fungsi. Siap berikut, dapatkan ungkapan dalam bentuk tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi lah. Maksudnya dia suruh cari fungsi gubahan lah. Alright. So ini adalah antara tata tanda fungsi gubahan. FG, GF, FF. F2 tu kita sebut dia FF. F2 tu maksudnya FF. G2 tu GG. GG. Macam tu. Okey. So ini tata tanda dalam fungsi. Okey, kita bincang soalan A. Soalan A dia bentuk dia macam ni kan. Ada anak panah pula. Apa pula lah anak panah ni Ya Allah, dia nak memanah kita ke apa ni? Sebab kalau salah dia panah kita, bukan. Anak panah tu tata tanda lah. Itu dalam tata tanda. Bila dia boleh tukar kepada sama dengan. Sama dengan. So anak panah tu sebenarnya memberi maksud apa? Sama dengan lah. Kamu tak perlukan manah. Okey. Kamu tak perlukan busur. Busur tu apa? Busur tu anak panah. Tak perlukan busur untuk jawab soalan ni. Just tukar kepada sama dengan saja. Iaitu apa? Fx. Ini F nisbah X. Bukan nisbah X. Saya ini tanda-tanda lah macam mana nak sebut. Saya sebut Fx lah. Okey. Yang ini Fx lah kan. Fx. Ini Gx. So nak tulis. Kalau kita nak gantikan dengan sama dengan, dia jadi macam ni. Okey, so 3x. Yang gx ni apa? Gx. Anak panah tu jadi sama dengan 3 tolak x. Okey, so kita nak cari fg. Yang pertama, fg. 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 Okey. Fg tu macam mana? Right? FG tu macam mana? So FG ni sama dengan FGX. Alright. So FGX tu macam mana? FGX. Right? FGX. Tapi sebelum tu saya nak terangkan sedikit konsep. Okey, sedikit konsep. Untuk FG ni, kalau kita tengok FG ni, FX ni, sorry bukan FG, FX ni,
X yang sini adalah X yang sini. Katakan saya nak letak Y, FY. Ini contoh konsep. Contoh konsep. Fx sama dengan 3x. Yang mana Fx, X yang itu adalah X yang ini. Katakan sekarang F bracket sama dengan 3 bracket. Sama juga. Macam tu. Ini konsep So maka X ni mewakili X yang ini. Katakan saya nak letak H. So 3H. Macam tu. Katakan saya nak letak Y. Merah lah. Y sini. So sini Y. Itu konsep dia. Okay. Katakan dekat sini untuk yang kedua pula. GX sama dengan berapa tadi tu? 3 tolak X. Okay. So sini X mewakili X yang ini. Adalah X yang itu. Katakan saya nak letak Katakan saya nak letak GH. Maka sini H. Kalau saya nak letak Y. So sini Y mewakili Y. Itu je. Katakan saya nak letak X kuasa 2. So sini 3 tolak X kuasa 2. Macam tu. Itu sedikit konsep. Okay. Dalam kurungan ni mewakili apa? Ni. Kalau X dalam kurungan dia H. Kalau sini H, sini pun H juga. Macam tu. Right. Sama juga dengan ni. Alright. Fx sama dengan 3x. Yang mana kalau sini x, sini pun x. Okay. So sekarang ni katakan sini x. Fx. Okay. Tapi x ni dah digantikan dengan gx. Maka dia sama dengan f. Bukan f. Okay. X tadi tu dah digantikan dengan x. Ini asalnya x kan? Okay. Asalnya x. So fx tu apa? 3x. So 3 dapat apa? Gx. Macam tu. So Gx tu sama dengan apa? 3 tolak X. Oh, sorry. Sini saya letak F dulu. Supaya kamu lebih faham. FGX. Okay? FGX. Right? So apa tadi? X sama dengan berapa? Gx sama dengan berapa? 3 tolak X. F 3 tolak X. Fx tadi sama dengan apa? Fx tadi sama dengan apa? 3x. So makanya 3 ini adalah 3 tolak x. So maka kita maka FGX sama dengan kita expand lah. Sama dengan 9 tolak 3x. So ini fungsi gubahan FGX. FGX. Ini saya dah terangkan yang sedetail-detailnya supaya kamu faham penggantian fungsi gubahan ni. Itu maksud dia. Okey, itu untuk FG. Yang kedua, GF. GF. Sama juga GF, GF bracket X. Sama dengan G bracket besar FX. Okey? Macam tu. Alright. So, GFX. FX sama dengan apa? 3X. Apa fungsi G? 3 tolak X. Okey? So, 3X. So, kita dapat fungsi dia 3 tolak 3X. So, ini adalah fungsi bagi GFX. Makna kata, kalau FG, right, FG, kalau FG, GX dalam F. GX dalam F. Kalau GF, tadi FG, ni GF. Maksudnya apa? FX dalam G. Itu maksud dia.
Okay. So, saya buat borderline kat sini. Okay, kita pergi kepada yang ni pula. GFF. Yang ketiga tu dia suruh cari G lah G. G2. G2 maksudnya G dalam G. G dalam G. Itu maksudnya. G ni dalam G. Alright. So kita tahu G tu adalah 3 tolak X. So GX sama dengan apa? 3 tolak X. Apa fungsi G? 3 tolak X. Okey, 3 GX. Berapa GX? 3 tolak X. Macam tu. So kita selesaikan 3 tolak 3 tambah X. Maka ini cancel. So dia tinggal X. Untuk GX ataupun GG. Okey. Kalau GG maksudnya apa lagi sekali? GX dalam G. Dalam diri dia sendiri. Dia masuk dalam diri dia sendiri. Tapi jangan bayangkan kita ni masuk dalam diri kita sendiri. Dia lari. Dia konsep tu akan lari. Alright? Untuk GG ni kan. Konsep tu akan lari. Jangan salah faham. Alright. Itu yang simple, yang senang untuk kamu. Contoh yang senang sebab saya nak ajar dia punya konsep dulu. Okey, kita ambil yang mencabar sikit. Soalan D. Kalau dah faham konsep, kita cabar diri kita untuk buat soalan D kan. Barulah ada live. Okey. So ini soalan D. Macam mana pula tu soalan D? Alright, so kita kumpulkanlah fx sama dengan x tolak 5 manakala gx sama dengan 1/x tolak 1. Okey, yang mana x tak sama dengan 1. Kenapa tak sama dengan 1? Saya nak bagi tahu kenapa x tak boleh sama dengan 1. Kalau x yang ini ni, x ni kita gantikan dengan 1, okey? Gx sama dengan, kita gantikan x tu sama dengan 1 tolak 1. Kita akan dapat 1/0. So, bila 1/0, dia tak tertakrif. Kalau dalam bahasanya, bahasa Melayu dia panggil tak tertakrif. Cuba tak percaya, tekan kalkulator. Dia akan dapat math error. Math error tu maksudnya tak tertakrif lah. Ataupun undefined. Kalau tak percaya, tekan kalkulator lah. 1/1,000,000 bagi kosong. Apa-apa bagi yang kosong, dia akan tak tertakrif. 1 bagi kosong tak tertakrif. That's why ini adalah condition dia. Ini adalah syarat dia sebenarnya. Syarat. Yang mana X tak boleh sama dengan 1. Itu saja, tak ada kena-mengena. Tapi ada soalan nanti ditanya konsep benda ni. Konsep benda ni. Nanti kita tengok. Okay, so dia suruh kita cari FG lah. Kita cari FG yang pertama, FGX. FGX tu fungsi gubahan FGX. Okay. F bracket GX. Macam tu. So sama dengan ni mungkin kamu lebih faham kot. Kita ada F kan, fungsi F tu X tolak 5. So GX tolak 5. Ini asalnya apa? Ini asalnya fungsi fx sama dengan x tolak 5. Yang mana ini sebenarnya adalah apa? Ini adalah x tolak 5. Tapi saya gantikan dengan gx. Ini untuk yang tak faham lagi kan? Hopefully kamu faham lah. Saya dah terangkan yang paling mudah untuk kamu faham. Tak tahu cara lain lagi dah. Sebab ini very technical. Bila pengiraan matematik tambahannya memang very technical. Lepas ni kita nak masuk soalan 4 pula. Lagi mencabar ni. Soalan ni. Lagi mencabar ni. Lagi mencabar kamu punya jiwa dan raga. Right? Okey, kita fahamkan dulu fungsi gubahan.
Alright, Gx sama dengan apa tadi? 1 per X. Okay, 1 per X. Ada apa-apa? Siapa nak cakap? Liana? Liana dah? Ingat perungge? Tak ada Alright, so tolak 5. Okay. Okay. So dia macam ni. Tapi jangan tinggalkan FGX tu dalam keadaan macam ni. Kena simplifykan dia. Okay. So yang ini kena darabkan dengan X tolak 1 bahagi X tolak 1. Kan? So kena darabkan tu lah. So bila kita simplify, kita akan dapat 1 tolak 5 darab X tolak 1 bahagi X tolak 1. So simplify ke atas, 1 tolak 5X tambah 5. Bahagi X tolak 1. Dan kita simplify 5 tambah 1, 6 tolak 5X bahagi X tolak 1. So ini jawapan dia. Simplify. Macam tu. Okay. Ini untuk FG. Kalau GX. Kalau GX pula macam mana tu? GX. Yang kedua ni kita tengok GFX. GFX. Macam mana kita nak cari fungsi gubahan GFX? Sama juga G bracket Fx. Okay. Sama dengan fungsi G apa? 1 per X. X tu apa? Fx. Bracket tolak 1. Macam tu. Macam tu je. Okay. So Fx sama dengan apa? X tolak 5. Sama dengan 1 bahagi bracket X tolak 5 tolak 1. Macam tu je. And then simplify. 1 per X tolak 5 tolak 1 sama dengan 1 per X tolak 6. Dah, ini jawapan dia untuk GFX. Settle. Ni maksud ni dia suruh cari fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Macam tu. So boleh kamu cari fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Fungsi tu apa? Fungsi gubahan And then soalan seterusnya, alright, dia suruh cari dua fungsi FG and then dia suruh cari GX tu ada nilai. Alright. Kita tengok soalan nombor 1. Nombor 1 pula. Soalan A. Jangan biar macam ni dalam keadaan ada anak panah macam ni jangan biar macam tu. Kita bentukkan dia satu fungsi Fx. 2x tambah 1 dan gx sama dengan x per x tolak 1. Yang mana x tak sama dengan 1. Dia suruh cari FG3. Step pertama. Step pertama, kamu tak payah susah-susah. Kita cari dulu G3. Saya dah ajar tadi kan? Alright. Saya dah ajar kalau sini X, so sini XX. Kalau sini Y, sini pun Y, sini pun Y. Faham tak? Dalam kurungan tu mewakili unknown. Ataupun dalam kurungan tu mewakili boleh ubah X. Katakan kalau Y, Y. Katakan kalau 3, ni 3. So sini 3, sini 3. Itu je. So 3 dalam kurungan bahagi dengan 3 sebab X kan tolak 1. Itu je. Tak susah pun kalau G3. So sama dengan 3 tolak 1 per 2. Langsung terus kita sambung. Step yang kedua. Kita nak cari F G bracket 3. Kan? Tapi G3 tadi berapa? Sama dengan berapa? 3 per 2. Okay. So F tu sekarang dah 3 per 2. So 2 darab kurungan tambah 1. Ini adalah fungsi Fx. Ini adalah fungsi Fx. Okay. Ini adalah fungsi Fx. Tapi
G3 tu sama dengan 3/2. So kalau sini X, kita dapatlah fungsi fx. Tapi ini sebabkan dia 3/2, so ini 3/2. Ini 3/2. Maka kita selesaikanlah. Ini boleh cancel. So 3 tambah 1 sama dengan 4. Macam tu je. Kalau diberi soalan yang macam ni. Soalan macam ni. Ini pun kalau ini, untuk soalan ini, kita find dulu F negatif 1/5. Itu yang kita cari dulu. Okay? Kita cari dulu. Macam tu. Kalau ini, G2. 1/2. Soalan C kot. C. G2 1/2. So sama dengan apa? G 1/2. Maka apa perlu kita cari dulu? Cari dulu G 1/2. And then baru masuk balik dalam dia. Okay, G tu sama dengan ni kan? Okay, so kita step pertama cari dulu G 1/2 sama dengan X 1/2 bahagi dengan 1/2 tolak 1. Tekan kalkulator. Kalau tak nak ni kan, tekan kalkulator pun tak apa, terus dapat jawapan. Sebab saya malas nak ni kan. So kurungan 1/2. Okey. Bahagi 1/2 tolak 1. So dapat negatif 1. Boleh Betul tak? Dapat negatif 1. Tekan kalkulator saja. Tapi ini G setengah. Belum lagi. Okey, step kedua kita carilah G negatif 1. Sebab apa? Okey. Mungkin ni tak ni confuse kot. G 1/2 sama dengan G 1/2 berapa tadi? Sama dengan negatif 1. Masukkanlah. Negatif 1 bahagi negatif 1 tolak 1. So dapat negatif 1 per negatif 2 sama dengan 1/2. Macam tu pula. Kalau bentuk dia macam ni. Okay, ini kalau ada nilai yang dia suruh cari. Kalau ada nilai yang dia suruh cari. Okay, macam tu. Okay, bagi saya tarik nafas dulu untuk saya ambil gambar. Okay, untuk saya ambil gambar. Okay. Allahu Akbar. Nasib baik sempat. Kan? Tapi tak apa. Demi kamu, untuk sharing ilmu ni, untuk kamu faham persediaan untuk form 4 ni ataupun revision, kita buat ni. Sekarang ni, tadi kita cari nilai fx tu. Atau fx, gx. Atau fungsi gubahan tu. Nilai pada fungsi gubahan tu. Sekarang ni, dia suruh cari nilai objek x. Maksudnya cari nilai x lah. Okay? Cari nilai x. So kita nak buat soalan B. Kita try soalan B tu. Macam mana soalan B tu ini sebagai contoh lah. Right? Saya tak boleh apa kan? Right, lepas ni kita nak bagi fungsi ni pula. Ini pun mencabar juga ni. So saya bagi satu contoh, bincang satu contoh, and then the rest kamu try sendiri nanti. Okey, kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tolak 1 dan gx sama dengan 2x. Saya highlightkan gx sama dengan 2x tambah 1. Lagi satu fungsi dia bagi gfx sama dengan 7. So dia suruh cari x. Okey, dia suruh cari nilai x.
Kalau cari nilai lah. Alright? Okay, so firstly, kita kena cari dulu GFX. Step pertama. Sebab apa? GFX. Sebab dia bagi ni. Nilai GFX sama dengan 7. So, maka kita kena carilah fungsi bahan GFX. Okay, sama dengan GFX. Apa fungsi fx? G X kuasa 2 tolak 1. Maka sama dengan 2 kurungan tambah 1. Ini dalam ni adalah sama. Okay, so dia jadi X kuasa 2 tolak 1. Maka X kuasa 2 tolak 1 ni pun kita tukar style dia warna pink juga. Baru kamu nampak. Okay. So sama dengan biru. So sama dengan kita expand lah. 2X kuasa 2 tolak 2 tambah 1. Macam tu. So kita dapat boleh terus kita masukkan sama dengan 7 pun boleh. Sebab GFX tadi sama dengan berapa? Sama dengan 7. Macam tu. Pun boleh juga. Alright. Maka X ni kita bawa ke kanan lah. So dia jadi, kalau 7 tu bawa ke kanan, so tinggal kosong. Maka dia jadi 2X kuasa 2 tolak 2 tambah 1 tolak 7. So sama dengan, kosong sama dengan 2X kuasa 2. 9 tambah 1. 9 tambah 1 jadi tolak 8. So kita factorize 2, dia jadi X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. So kita nak cari nilai X. So cari nilai X, cara yang mudah lah, tak payah susah-susah kan. Okay, so 2 ni terhapus sebab dia bahagikan dengan 2. Sini bagi 2, so terhapus. Maka kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Saya tak nak factorize. Saya nak pindahkan 4 ni ke sini, dia jadi X kuasa 2 sama dengan 4. Okay, so sekarang ni pula kita pindahkan ni kuasa 2. Kuasa 2 tu ke kanan, maka dia jadi apa? Apa dia akan jadi? X sama dengan tambah tolak punca kuasa 4. Macam tu. Tak tahulah kamu dah belajar ke tidak sebelum ni. Tapi ini saja saya buat macam ni. Saya boleh guna kat sini, saya boleh guna pemfaktoran. So, X tolak 2, X tambah 2, maka X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Kalau saya guna kaedah pemfaktoran, so dia jadi macam ni. Okay? So dia jadi macam ni. Kalau guna kaedah pemfaktoran. Saya tak nak. Saya nak ajar skill baru untuk kamu. 4 ni yang kita bawa ke kanan. Bila kuasa 2 bawa ke kanan, dia jadi punca kuasa. Satu skill yang baru. Kalau banyak skill, barulah best. Maka punca kuasa 4 sama dengan 2. So, tambah tolak 2, maka X sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Sama juga dia kalau guna pemfaktoran. Okay? Tapi saya nak buat jugalah. Yang ini, kita boleh faktorkan. Sama dengan kosong, X tolak 2, X tambah 2. Maka X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Sama je, kan? Ini guna pemfaktoran. Ini guna yang macam ni lah kaedah ni. Kaedah ni valid sekiranya X ni adalah, A ni, nilai ni yang saya bulatkan ni adalah perfect number. Sebab square root 4 dapat 2. Kalau square root 5, tak boleh lah, tak payahlah guna ni. Okay? Dia tak cantik lah. Jawapan akhir dia dapat dalam puluhan. Tu je. Okay, so selesai untuk mencari objek X. Okay, ataupun nilai X. Okay, kita pergi yang mencabar sikit. Yang agak mencabar sikit. Iaitu soalan nombor 2. Dan soalan nombor 4.
Okay. So, 1 dengan 2 ni, 1 dengan 2 ni saya rasa tak perlu. Oh, kena juga. Okay. Tadi, alright. Nombor 1 kita tengok soalan nombor 1. Kaedah yang mudah. Easy Diberi fungsi F. Dia bagi fungsi F. Dan juga fungsi gubahan FG. Dia suruh cari fungsi G. Macam tu pula. Tadi dia suruh cari fungsi gubahan FG. Jangan confuse Ini dia suruh cari FG ataupun GF ataupun FF ataupun GG. Okay, so kita dapat. Dan kita boleh cari nilai lagi kalau dia bagi nilai X tu. Dan seterusnya, dia suruh cari nilai X. So, kita boleh cari nilai X sekiranya nilai FG atau GX tu diberi. 7 nilai sama dengan 7 kan. Dia bagi persamaan. Persamaan fungsi gubahan. Tapi kali ni, untuk contoh ni, alright, dia suruh cari fungsi salah satu. Sama ada G ataupun F. Apabila F atau apabila FG atau GF tu diberi. Untuk yang ini, diberi fungsi G. Fungsi G A 1A ni Fx sama dengan X tolak 3. Fgx sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Okey? Maka dia suruh cari fungsi Gx tu apa? Ini bentuk soalan yang nombor 1 ni yang kita kena cari. Okey? Itu dia. Alright guys, are you with me guys? Are you with me? Lepas selesai ni kita pergi fungsi songsangan. Fungsi songsangan ni, alright. Fungsi songsangan ni agak mudah sikit sebab dia required kemahiran rumus algebra. Okay? Rearrange subject of formula. Itu sahaja. Dia tak susah Yang mencabarnya ini. Okay, yang mencabarnya ini, okay. Tapi cara ini okey, tak apa, boleh. Tak ada masalah. Okey. Cara yang mudah yang saya boleh dapat untuk kamu. Tapi untuk yang ini, untuk yang satu ni adalah yang easy punya. Easy peasy punya soalan. Yang soalan nombor 2 tu yang hard lah. Hard. Okey, so kita nak cari GX. Okey. Kita ada FGX. Okey, dari sini kita dapat Fx sama dengan X tolak 3. Okey, so kita gantikan X sama dengan Gx. Apa dia tu? X ni sekarang sama dengan Gx. So kita akan dapat Fgx sama dengan X tolak 3. Okey? X tolak 3 maka sama dengan X yang ini jadi Gx lah. Macam tu. Betul? Okey? Dia jadi Fgx. Macam tu. Right? So, X yang ini dia jadi apa? Jadi Gx. Sebab ni dalam kurungan. So, apakah nilai? Saya nak tanya. Apakah nilai Fg? Apakah nilai Fg? Ada tak diberi? Ada. Ini nilai Fg. X kuasa 2, 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. So, dia jadi apa? 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Sama dengan Gx tolak 3. Nampak tak? Sebab tu dia senang. Dia ganti-ganti kiri kanan saja. Okey? Kita gantikan kiri kanan sahaja. And then, nak senang, tinggal 3 je lah nak bawa ke sini. So, sama dengan Gx sama dengan 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. 3 ni tambah 3. And then simplify lah. Maka Gx saya bawa ke belah kiri lah, sama je 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 10. Siap? Macam tu.
So sebab tu yang cara pertama ni dia agak dia easy peasy. Easy peasy. Macam tu. Okey? Yang mencabar ni yang soalan nombor 2 ni. Okey? Dia bagi F, fungsi F dia bagi, GF dia bagi, dia suruh cari G. Tadi FG. Okey? Ni dia bagi GF, cari G. Okey? So let me salin dulu soalan nombor 2. Nombor 2A. Fx dia bagi sama dengan X tambah 1. Lepas tu GFX sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okey? Yang dia suruh cari itu adalah GX. Macam tu. Macam mana tu kita nak buat tu kan? Kalau kita guna kaedah yang ini ni, kita akan dapat F, kita tak boleh, kita akan dapat takkan dapat GX. Dia susah. Okey, saya dah cari, saya akan gunakan kaedah yang paling mudah untuk kamu. Okey, paling mudah untuk kamu buat. Alright, apa dia? Apa dia tu? Step pertama. Dia mula dengan step pertama lah. Kalau tak dapat step pertama ni. Okey, let Fx sama dengan Y. Macam tu. Let Fx sama dengan Y. So, maka Y sama dengan X tambah 1. Dan kita alihkan. Kita cari, okey, X tu sebagai perkara rumus. Maka kita ini pindah ke sini, maka X sama dengan Y tolak 1. Setakat ni boleh ke? X sama dengan X tolak 1 kan? Okey, setakat ni boleh? Okey, step yang kedua. The crucial step. Okey. Step yang kedua. Okey. Gantikan bukan Y. X sama dengan Y tolak 1 dalam GX. Ini step yang kedua. So, kita ada GX sama dengan GX tu kita tak tahulah kan. G Y tolak 1. Okey. G Y tolak 1. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh macam ni. Kalau macam ni nanti ni. Okey. So kita gantikan yang ini ni ke dalam mana? GX yang ini. Alright. Slowly sebab ini penting ni. Sebab ini bentuk susah. So G Y tolak 1 sama dengan apa tu? X kuasa 2 Y tolak 1 kuasa 2 tolak 2 Y tolak 1 tolak 3. Ini dia punya ni. Ini mana saya dapat? Yang ini mana saya dapat? Daripada GFX. Daripada GFX. Daripada GFX tu. Macam tu. Ini yang cara yang paling mudah untuk kamu. Yang ini mana saya dapat? Daripada sini. Daripada sini. So saya highlightkan lah. Okey, yang ini fungsi ni dapat daripada mana? Daripada sini. Saya gantikan saja. Dengan Y tolak 1. And then kita work out. Okey, Y tolak 1 kuasa 2. Alright, saya kembangkan Y kuasa 2 tolak, okey, ni dah tolak 2Y tambah 1. Ini kita expand. Okay, so kita dapat tolak 2Y tambah 2 tolak 3. Okay.
So, bila kita selesaikan, bila kita selesaikan 1 tambah 2, 3, tolak 3. So, dia terhapus. So, nanti yang tinggal sama dengan Y tolak 2Y tolak 2Y tambah 3 tolak 3. So, mana yang terhapus? Ini terhapus. Okay. So, jawapan dia apa? Ni Y kuasa 2. Sorry, Y kuasa 2. So, Y kuasa 2 tolak 4Y untuk GX. Okay. So, ini cara yang mudah untuk kamu buat. Kalau macam tu kan. Step pertama, let fx sama dengan y. Lepas tu cari subject of formula dia. And then step kedua, gantikan x sama dengan y tolak 1 tu ke dalam gx. Okay. So gx. Macam tu lah. So kita samakan dengan ni. Itu dia. Alright. So saya bagi masa 2 minit untuk kamu try soalan yang B ni. Try soalan ni. Soalan B ni fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3. Gfx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Macam tu. Cuba buat ni. Lepas tu dia suruh cari Gx. Okay. Kat sini. Ini soalan B. Cuba buat. Try. 2 minit untuk kamu. Dua minit. Seminit lagi. Okay. Belum lagi. Okay, dah. 2 minit. Okay. So, macam mana? Okay, ada yang sesiapa nak berkongsi dia punya ni ke? Jawapan ke apa ke, ada tak? Alright, kalau tak ada, saya bincang lah. Benda ni kena bincang Sama juga, okay, gantikan step pertama. Alright, step pertama, kita fx tu. Okay, fx. Ini cabar sikit lah, okay. Let y sama dengan fx. Maka y sama dengan x kuasa 2 tambah 3. Okay. So kita nak cari x as subject of formula. Ni pindah sini. So dapat x kuasa 2 sama dengan y tolak 3. Pindah 3 tu. Saya terus ubah macam tu. Lepas tu kita pindahkan ni ke sini. Kita akan dapat x sama dengan. Okay, kalau kuasa 2 pindah ke kanan dia jadi punca kuasa. Okay, 2 y tolak 3. Okay. Macam tadilah kan? Yang saya ada tunjuk kat kamu tu.
Yang penyelesaian ini ni, kalau kuasa 2 bawa ke sini dia jadi punca kuasa. Punca kuasa Okay. Sama juga dengan ini, so jadi macam ni. Okay, so step yang kedua, G gantikan X sama Y, punca kuasa Y tolak 3 ke dalam GX. So dia jadi punca kuasa Y tolak 3 sama dengan, okay, so kita masukkan ke dalam ini. 2 darab punca kuasa Y tolak 3 kuasa 2 tambah 3. Tak ada plus minus. Okay. So untuk ini tak ada. Sebab ini fungsi. Tak perlu letak plus minus. Okay. Kalau nak cari nilai kena. Kalau untuk yang ini tak perlu. Sebab kita nak selesaikan satu je. Okay. Very good question. Thank you. Okay. Alright. So jadi macam ni kan. Oleh, and then kita selesaikan lah. Ini sebenarnya sama dengan GX yang kita nak cari tu. And then kita kembangkan. Kembangkan kuasa 2. Punca kuasa 2, bila kita kuasa 2 kan dia jadi hilang lah. So tinggal Y tolak 3. Oh, ini belum lagi. Ini belum lagi GX. Ini baru GY lah. Okay, so tambah 3. Alright, sebab ini dalam sebutan Y. Mungkin kamu tak perasan tadi. Alright. Jawapan dia. Oh, sorry. Yang ini ni, sorry, saya tak selesai ni. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya, ini bila ni GX, so dia jadi GX sama dengan X kuasa 2 tolak 4X. Ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Yang soalan A tadi tu, soalan A tu. Mana boleh Y kan? Sebab dia mesti dalam sebutan X, sebab ini GX. Sorry, terlupa. Last jawapan akhir. Okey, ini dalam sebutan Y. Kita sambung yang tadi tu, yang B tu. Dalam sebutan Y, sebab apa punca kuasa hilang? Punca kuasa ni hilang sebab apa? Sebab kita dah kuasa 2 kan punca kuasa ni. So, dia hilang. Jadi, tinggal Y tolak 3. And then, kita expand. So, jadi 2Y tolak 6 tambah 3. Maka, dia jadi 2Y tolak 3. 2Y tolak 3. So, maka GX sama dengan apa? 2X tolak 3. Itu jawapan dia. Okey, siapa yang dapat baguslah. Right? Okey. Siapa dapat tu baguslah. Seterusnya. So boleh setakat ni boleh Oh, untuk soalan 3 pula. Soalan 3. Okey, so let me tambah muka surat. Okey, jangan risau nanti yang ini saya akan share notes ni. Soalan 3. Saya nak bincang soalan 3 Okey. Soalan 3. Semua ni nanti saya akan bincang sampai 4 ni Right, copy. Oh, dia takes time sikit ni. Saya ingat sekejap. Rupanya lama juga. Hopefully kamu tak tak boleh fokus lagi Alright, I go slowly. Okay, soalan yang ketiga, dia suruh cari GX. Dia cari HX, dia bagi HX sama dengan ni, and then HG sama dengan ni. Alright. So untuk A, kita ada HGX. Okay, kita ada HGX sama dengan 4X. 4X. Kan? Silap lah. Okay. Tu kadang confuse tu. Okay, kita ada HX sama dengan 8 per X. So sekarang ni, X ni kita gantikan dengan GX. So 8 per GX. So yang HGX ni sama dengan apa? 4X. Seperti yang dibagi. So ini sama dengan 4X. Okay. Sama dengan 8 over GX. So pindah je lah.
Okey, maka Gx sama dengan 8/4x bahagi dapat 4, 2 per x. Ini soalan A. Okey, soalan B. Okey, soalan B, dia bagi ni persamaan fungsi gubahan. Persamaan fungsi gubahan. Persamaan. Sebenarnya dia panggil fungsi gubahan je. Tapi sebab ada sama dengan kosong, saya tambah. Persamaan dah persamaan fungsi lagi. Gubahan. Macam tu Asalkan kamu faham lah istilah dia kan. Okey, dia suruh cari nilai X. Kita tak ada GHX. GHX kita tak ada. Tapi kita ada GX, kita ada HX. Alright? So, GHX sama dengan, G tu sama dengan 2 per X. So, 2 per X. 2 per HX. Macam tu. So, 2 bahagi HX sama dengan apa? 8 per X. So, kalau ini siapa yang tak boleh nak tak boleh nak relate, saya permudahkan kamu. 2 per 8 per X sama dengan 2 bahagi 8 per X. Bila kita tukar kepada darab, okay, so dia jadi X per 8. Macam tu. Dan ini jadi 1, ini jadi 4. So, X per 4. Ini GHX. GHX tu sama dengan berapa? 6. Maka 6 sama dengan X per 4. X takkanlah tak boleh kan. Darab aja. Sama dengan 24. Macam tu je. Nombor 3 ni. Right? Okay. So saya kecilkan sikit benda ni. Saya kecilkan sikit. Bagi ruang pada kamu kan. Tadi untuk tunjukkan boleh lah. Okay. Soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Soalan sama juga. Tapi soalan nombor 4. Ini nombor 4 pula. Diberi fungsi Gx dan Fgx. Cari Fx. Ini yang susah ni. Ini yang susah. Okay. Dia suruh cari Fx. So macam mana step pertama? Apa kita buat? Let Gx sama dengan Y. Maka Y sama dengan 3X. So kita nak cari X sebagai subjek. So X sama dengan Y per 3. And then step yang kedua. Okay, kita gantikan kat sini. F Y per 3. F Y per 3 sama dengan 9 darab Y per 3 tolak 7. Macam tu. Macam tu je terus. Dan kita ini 3, ni 1. So sama dengan 3Y tolak 7. Ini soalan A. Dah dapat 3Y tolak 7 jawapannya. Now kita pergi pula kepada soalan B. Dia bagi GF2. Fx kita dah dapat. Fx kita dah dapat kan? Ini Fx. Belum lagi, belum dapat. Sebab apa belum dapat? Sebab kita tak declare Fx. So jadi 3x tolak 7. Asyik careless je saya ni. Okay, F2 kita dah dapat. Gantikanlah. 3 darab 2 tolak 7. Ini daripada sini yang kita dapat. 6 tolak 7 sama dengan negatif 1. Okey, maka dengan itu GF2 sama dengan G negatif 1. Sebab F2 tu sama dengan negatif 1. Okey. So G kita dah ada. G tu berapa? 3X. So 3 darab negatif 1 sama dengan negatif 3 jawapan dia. Macam tu je Sebenarnya tak adalah susah. Kalau kamu faham
Step 1, step 2. Macam tu. Okay? Alright. Kita pergi kepada soalan-soalan yang macam exam punya soalan. Okay guys, are you with me guys? Ni soalan, kalau soalan teknikal ni kan. Alright. Memang agak ni lah. Memang agak mendata sikit saya punya explanation. Tapi insya-Allah dia boleh bantu kamu dengan step 1, step 2 yang saya approach kamu ni. Okay? Alright, lepas kita bincang satu soalan yang ini and then yang lepas tu kita masuk fungsi sungsangan. Sungsangan senang je. Sebenarnya kamu dah buat pun tadi dalam fungsi gubahan tu. Okey, kita tengok sini. Alright, diberi fungsi gx dan hx. Okey, ini gx, ini hx. Okey, dia nyatakan syarat x supaya fungsi h ni tertakrif. Okey, untuk soalan A ni saya nak menjawab. Okey. Macam mana nak jawab soalan A ni adalah kita tengok tertakrif apabila x tak sama dengan berapa. So maka dengan itu kita ambil situ, kita ambil 3A tolak 2 ni tak boleh sama dengan kosong. Itu maksud dia tertakrif tu. Maknanya tak boleh sama dengan kosong. Maksudnya apa? Penyebut tak boleh sama dengan kosong. Ini dia punya jalan kerja dia. Maka kita pun selesaikanlah. Bawa 2 ke, so 3A sama dengan 2, maka A sama dengan, tak boleh sama dengan 2, so 3A tak boleh sama dengan 2/3. Maka, okey, X, H tertakrif apabila A tak sama, A pula. Apa A pula? X lah. Astaghfirullahalazim. Saya tengok benda lain. 3X tolak 2. Right? Maka X tak boleh sama dengan 2/3. Okay? X tak sama dengan 2/3. Baru dia tertakrif. Sebab apa? Macam saya terangkan tadi lah. Kalau masukkan X sama dengan 2/3, maka 2/3, maka yang ini X bahagi dengan kosong. Akan dapat kosong. Dibahagikan dengan kosong. Kalau dibahagi dengan kosong, dia tak tertakrif lah. Itu maksud dia untuk jawapan A ni. Okay. So, kalau dia suruh cari ini, takkanlah tak boleh. First, kita cari apa? Kita cari G10. G ada kan? Okey, 10 tolak 8. So, sama dengan 2. So, step yang kedua, apa? Dia suruh cari HG10. Yang mana G10 tu berapa? H2. H2 sebenarnya. H2 sama dengan berapa? X bahagi 3X tolak 2. So ganti je lah. 2 bahagi 3 darab 2 tolak 2. Guna kalkulator ke ataupun ni. 6 tolak 2. So dapat 2/4. So sama dengan 1/2. Ni jawapan dia 1/2. Tak adalah susah sangat pun. Kalau faham konsep, insya-Allah kamu boleh buat. Okay. So 2/4 tu dibahagi dapat 1/2. Itu jawapan dia. So yang lain-lain ni ada ni macam ni. Kamu try buat lah yang saya star ni kan. Sebab kita nak habiskan last. Fungsi gubahan, fungsi songsangan. Saja saya tinggalkan soalan untuk kamu try. Uji diri kamu tu. Fungsi songsang. Apa pula fungsi songsang ni? Fungsi songsang dia punya simbol dia apa? Bukan F kuasa negatif 1 tapi dia panggil songsangan F. Ini simbol dia. Okay, ini simbol dia.
Tapi sebutan dia bukan F power of negative 1. Sebutan dia apa? Nak sebut? Songsangan F. Sebutan dia. Ini sebutan dia. Ini sebutan dia. Macam mana nak sebut? Sebutan dia songsangan F. Tapi simbolnya ini. Simbol tu sebut lain. Biasa kan F power of negative 1 kan? Bukan. Ni songsangan F. Okey. Cari songsangan F bagi setiap berikut. Okey. So saya nak D lah. D ni mencabar sikit kan? Sebab apa? Sebab dia ada bahagi. So kita ada Fx sama dengan 5x over x tolak 6. Okey. Okey. So nak cari ni skill apa? Kemahiran apa? Kemahiran apa yang digunakan? Saya dalam bahasa Inggeris tau. Rearrange. Dalam bahasa Inggeris hopefully kamu tahulah. Rearrange subjek perkara rumus. Ini bahasa Melayu. Okey. So, ini dalam tajuk mana? Kemahiran ini dalam tajuk mana? Rumus algebra. Kita dah belajar ke? Dah. Rumus algebra. Rumus algebra. So, dia required dalam rumus algebra punya kemahiran. Okey. So, kalau gunakan fx, kamu akan confuse. So, step pertama, let fx sama dengan y. Macam pernah nampak tak tadi? Macam pernah nampak tak tadi? Pernah kan? Yang ini ni saya buat ni tadi ni. Yang ini. Let tu kan? Kita gunakan ni skill tu sebenarnya. Let fx sama dengan y, maka kita akan dapat 5x per x tolak 6 sama dengan y. Maka kita nak cari y sebagai perkara rumus. Rumus saya. Perkara rumus. Okey, cari y sebagai perkara rumus. Okey, so kita kena darab sini of course. So 5x sama dengan y darab x tolak 6. Okey. Kita simplify lah and then kita darab expand lah. XY tolak 6Y ni sama dengan 5X. Okey. Sebabkan Y kita nak sebabkan X kita nak cari perkara rumus. Okey. Maka dengan itu saya pindahkan yang ada X ni. Yang ada X ke sebelah kiri. Sebab saya nak jadikan X sebagai perkara rumus. Maka dia jadi 5X tolak XY sama dengan negatif 6Y. So apa yang sama? X yang sama. Sebab kita nak jadikan X tu daripada 2 jadi 1 single kan. So X, so 5 tolak Y sama dengan negatif 6Y. Maka last, kita pindahkan dia kat sini, dia jadi ini. Kan? Sebab dia darab. Okey? Sebab X darab kurungan ni, kalau pindah sini jadi bahagilah. Ini asas takkan nak ulang lagi. Detail lah. Okey? So X sama dengan negatif 6Y bahagi 5 tolak Y. Okey? So bila macam tu, terus buat kesimpulan. Terus buat jawapan untuk songsangan F. Okey? Kat situ. Ini note untuk kamu Yang saya tulis ni, ini note untuk kamu. Jangan kamu dalam jawapan akhir dalam exam nanti kamu buat ni. Terus buat jawapan dalam F songsangan tu. Tak. Terus je ni Okey? Terus je buat kesimpulan tu, maksudnya therefore F inverse X sama dengan, sebab X kan? So 6 negatif 6X per 5 tolak X. Sebab ini Y. Okey, so kalau ini X, dia jadi X lah. Macam tu. Senang je.
Hanya menggunakan kemahiran perkara rumus. Macam tu sahaja. So, apa itu fungsi songsangan yang saya nak bagi tahu kamu pada pada tajuk subtopik ni? Pertama, let Y yang ini. Lepas tu buat kesimpulan dia apabila kita dah selesaikan dapat X sebagai subjek perkara rumus. Sorry bukan Y. Ini silap ni. Ya Allah, hai. Ni dah it's about time lah. Saya pun dah tak betul lah. X. Bukan Y. Ya Allah, tengok tu. Tengok tu. Cari X sebagai perkara rumus. That's why kita dapat X ni tadi ni. Astaghfirullahalazim. Sabar je lah saya ni. Okay. So, ini sahaja. Cuma saya nak simplify that. Okay. Ini adalah kemahiran dalam rumus algebra. Kalau kamu lemah juga yang ini, kenalah mahir-mahirkan buat soalan fungsi songsangan ni. Macam tu. Okay? Yang fungsinya mana? Fungsinya ini je yang fungsi. Inilah F inverse dia tu. Ini je. Untuk form 4. Yang ini mana? Masa kamu form 3 dulu. Form 3 ke form 2? Form 2 kot. Form 2 rasanya ni. Rumus algebra ni masa kamu form 2 tau. Tapi tak apalah, mungkin dah lupa. Alah salah saya dah lama dah, 2 tahun lepas. Lupa. Okeylah, boleh lah. Boleh terima. Ini saya recall balik. Okay. So, kamu try lah buat soalan-soalan yang ini ni. Yang lain-lain ni. Menggunakan step pertama dan step kedua. Ini step kedua lah. Yang ini nak cakap step tak? Ini proses kerja dia. Kita nak alih-alihkan. Ni Okay. So kita tengok soalan yang yang exam sikit, yang macam exam sikit. Alright. Right, yang lain tu sama je. Okay, kita ambil lah soalan ni kan. Ini gabungan ni. Soalan nombor 4 ni gabungan soalan songsangan dengan gubahan. Okay. So dia suruh cari songsangan G3. So yang pertama A ni let lah. Let Y sama dengan 5X tambah 1. Ni senang je. Kan? Okay, step pertama. Let Y sama dengan ni. And then kita cari X sebagai subjek. So kita pindah sini. Y tolak 1 sama dengan 5X. Maka X sama dengan Y tolak 1 bahagi 5. Kita pindahkan X ni jadi kita pindahkan ni 5 ni, so dia jadi macam ni. Maka teruslah buat kesimpulan, tak payah nak susah-susah. Maka dapat je ni. Okey, terus buat kesimpulan. F inverse X sama dengan X tolak 1 per 5. Tapi F pula, ya Allah, G inverse. Tapi terus dia nak cari G inverse 3 kan? Tariklah. 3 tolak 1 bahagi 5 sama dengan 3 tolak 1 2. Per 5. So ini jawapan dia, senang, simple je. Yang lain tu fungsi gubahan je. Soalan B ni fungsi gubahan. Kita dah ni dah. Okey? Kita dah belajar dah tadi. Macam tu. Right? Kita tengok soalan nombor 3. Dia ada kaitan kan? Okey pula. Tengok dia bagi persamaan fungsi songsangan. First A dia suruh cari F3. F3, terus dapat 3 tambah 5 sama dengan 8. Okey. B. Soalan B, dia bagi persamaan ni. Tapi kena cari F inverse dululah. Right, kita kena cari F inverse. Okey, let Y sama dengan Fx. So, Y sama dengan X tambah 5. Kita nak cari X sebagai subject of formula. So, X sama dengan ni pindah sini Y tolak 5. Maka F inverse X sama dengan
X tolak 5. So, diberi persamaan 2 F inverse K sama dengan F3 tadi berapa? F3? 8. Kan? So, 2 F inverse tu, F inverse K. Alright? Maka dia adalah K tolak 5 sama dengan 8. Sebenarnya kamu dapat satu persamaan linear sebenarnya. Okay? So, kamu suka expand kan? Boleh expand. So, 2K tolak 10 sama dengan 8. 2K sama ini pindah sini jadi tambah kan? So, 8 tambah 10, 2K sama dengan 18. Maka K sama dengan 18 bahagi 2, 9. Macam tu. Panjang juga. Okey, ni ada beberapa latihan yang gabungan. Ada suruh cari fungsi gubahan, ada suruh cari fungsi songsangan. Okey, jangan risau, jawapan dia ada kat sebelah dan juga jawapan yang lain pun ada untuk kamu buat sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai latihan lanjutan. Alright, I think kita sampai sini dulu. That's all for now. Lama juga kita bersiaran. Okay? Kita sampai sini dahulu. Okay?